Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kata mengurat langkah, sebelum nafas membuka bicara, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi tanpa diminta, Muhammad Akil bin Safirul Nazar. Nama diminta untuk disapa, boleh panggil saya Akil saja. Okey, jadi pada hari ini kita akan melakukan sesi temu bual bersama seorang guru pelatih dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Okey, jadi bersama saya Saudara Faiz. Saudara Faiz, boleh tak anda kenalkan diri anda? Boleh Hakim, sudah tentu. Okey. Izinkan saya mengenalkan diri saya. Sirih berlipat, sirih ganggang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata saya ucapkan awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Faiz Hakim bin Muhammad Firuz dari kelas BMC. Okey, terima kasih Muhammad Faiz. Jadi Faiz sebagai seorang guru pelatih ataupun kita sebut bakal guru, boleh saya panggil Cikgu Faiz? Sudah tentu Hakim, boleh sekali. Okey, saya untuk malam ni kita akan buat temu bual santai. Jadi saya panggil Faiz dengan gelaran cikgu. Sebab apa? Sebab topik kita pada malam ini berkaitan ataupun berkait rapat dengan profession seorang guru, kerana kita akan membincangkan tentang nilai rasa seorang guru. Maksud nilai rasa seorang guru dalam membangunkan bakal pendidik yang berkualiti dan berwibawa di Malaysia. Okey, jadi soalan pertama saya untuk Cikgu Faiz. Okay, sebagai seorang bakal pendidik ataupun bakal guru untuk membentuk anak-anak murid ataupun anak-anak watan Malaysia, apa cikgu faham tentang maksud guru ataupun maksud guru yang difahami oleh cikgu untuk dikongsikan bersama kita punya penonton? Boleh. Terima kasih sahabat saya Akil. Dasarkan pemahaman saya, guru dapat dimaksudkan dengan seorang insan yang telah mengajar kita dari tadika hingga kebenaran gadi. Perkataan guru ni tidak lekang di mulut kita. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kita sering belajar bersama guru kita apabila kita berada di sekolah. Guru merupakan insan yang sentiasa bersama kita dan sentiasa bertengkur rumus, pecah titik peluh untuk membuat kita boleh memahami tentang satu perkara. Sebagai contoh, guru-guru yang pernah mengajar di sekolah rendah, sekolah menengah serta pensyarah di universiti, mereka juga merupakan insan yang bernama guru apabila mereka diberi tanggungjawab untuk mendidik kita. Itu yang saya faham. Okey, jadi benarlah ataupun bertepatanlah dengan peribahasa menatang minyak yang penuh, iaitu seorang guru mampu ataupun sanggup mendidik anak-anak muridnya dan berkorban untuk memahamkan anak-anak muridnya dalam satu mata pelajaran. Okey, jadi bila kita sembang tentang seorang guru ataupun profesi keguruan, kita tidak boleh lari ataupun tidak boleh lari jauh dengan pengorbanan, kerana guru diibaratkan seperti ibu bapa yang kedua untuk anak-anak muridnya ataupun pelajarnya. Jadi tugas seorang ibu bapa ini adalah satu tugas yang berat, kerana bukan sahaja bergelar pendidik kan cikgu, tetapi haruslah bertanggungjawab kepada anak-anak muridnya dan sentiasa prihatin kepada anak muridnya. Okey, jadi kita akan bincangkan pula tentang peranan guru dalam mendidik murid. Jadi saya nak tanya, apa pendapat cikgu tentang peranan seorang guru dalam mendidik muridnya? Terima kasih sahabat saya sekali lagi Hakim. Berdasarkan pemahaman saya juga, peranan guru dalam mendidik anak murid ialah guru itu perlulah mengajar sehingga membuat anak murid tersebut berjaya dalam perusahaan mereka. Kerana itu merupakan salah satu tujuan apabila kita menjadi seorang guru. Profesi perguruan adalah satu profesi yang sangat mulia di mata semua orang dan sangat penting dalam proses pembangunan manusia serta pelajar di negara kita. Peranan seorang guru mempunyai banyak aspek. Contohnya, guru itu berfungsi sebagai bahan mengajar, sebagai tenaga mengajar.
guru juga merupakan salah satu insan boleh mendengar kita untuk meluahkan emosi, dan guru juga merupakan salah seorang insan yang boleh membuatkan kita berasa gembira apabila kita berasa sedih. Okey, jadi saya faham maksud Cikgu Faiz. Terima kasih tentang sedikit penerangan tentang peranan guru dalam mendidik anak mudiknya. Okey, jadi benarlah guru diibaratkan seperti lilin yang membakar dirinya kerana mahu menerangi hidup anak muridnya. Jadi betapa besarlah pengorbanan seorang guru yang harus kita hargai, kerana pengorbanan guru tiada nilainya. Kerana setiap masa, setiap saat dan setiap detik seorang guru berkorban demi masa depan anak muridnya untuk mendidik menjadi orang yang sempurna. Jadi kita berehat seketika dan kita layan dulu video ini, sketsa seorang guru dan anak muridnya. Okey. Mak tak faham lah. Yakin? Nak cikgu bantu kan? Ibu saya tak faham lah. Oh, ya nak. Macam mana nak bina yang macam tu? Okey, cikgu ajar. Cikgu ajar. Okey, macam ni. Okey. Awak kena buat sini. Betul. Okey, awak faham? Faham. Kembali lagi kita ke dalam rancangan Sembang Santai Ialah Rasa Seorang Guru. Okey, jadi apa yang kita dapat lihat daripada video tersebut ialah seorang guru yang mempunyai sikap bertanggungjawab ataupun prihatin dalam mendidik anak muridnya, kerana apabila anak muridnya tidak fahami sesuatu topik, beliau membantu dengan sepenuh hati untuk mendidik anak muridnya demi melihat anak muridnya berjaya. Okey, jadi kita teruskan sesi sembang santai atau temu bual kita pada hari ini bersama Cikgu Faiz, bakal seorang pendidik ataupun bakal menjadi guru dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Okey, jadi kita terus ke slot seterusnya, iaitu kita akan bercakap tentang kemahiran yang perlu ada dalam diri seorang guru. Sudah tentulah sebelum menjadi seorang pendidik ataupun bakal guru, kita perlu mempersiapkan diri kita, betul tak cikgu? Betul sangat. Kita perlu mempersiapkan diri kita untuk mengharungi pelbagai cabaran di dalam dunia pendidikan di alaf ke-21 ini. Jadi kita perlu mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Okay, jadi apabila kita bercakap tentang persiapan diri, kita perlu mempersiapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang tertentu. Okey, jadi pada hari ini kita akan bertanyakan secara langsung terus ke Cikgu Faiz tentang kemahiran yang perlu ada dalam diri seorang guru. Okey, jadi cikgu, apa pendapat cikgu kemahiran yang perlu ada dalam diri seorang bakal pendidik sebelum menjadi guru? Terima kasih. Okey, tak ada soalan yang sangat bagus kita tadi. Okey. Pada pendapat saya, kemahiran yang perlu ada bagi seorang guru apabila menjadi seorang pendidik ialah guru tersebut perlulah mempunyai komunikasi yang baik antara beliau dan kanak-kanak dan pelajar beliau. Hal ini dikatakan sedemikian kerana apabila seorang guru dan seorang pelajar mempunyai komunikasi yang baik, maka ia akan mencipta suasana yang baik dalam kelas tersebut. Jadi, perkara ini akan memudahkan lagi serta mengharmonikan lagi suasana dalam kelas tersebut. Contohnya, apabila guru mengajar dalam kelas, murid-murid tersebut perlulah fokus dan berikan perhatian kepada guru yang tengah mengajar dalam kelas tersebut. Okay. Seterusnya ialah kemahiran yang perlu ada oleh seorang guru dalam diri beliau ialah seorang guru itu perlulah mempunyai kemahiran mendengar dalam diri beliau.
Hal ini dikatakan sedemikian kerana guru tersebut akan mendengar segala olahan daripada pelajar beliau, sama ada secara fizikal ataupun secara online. Hal ini kerana murid-murid pada zaman sekarang sering mempunyai masalah dalam diri mereka. Jadi mereka akan selalunya berjumpa dengan guru-guru mereka untuk meluahkan masalah yang terdapat di diri mereka. Okey, jadi terima kasih cikgu. Apa yang saya dapat simpulkan dari penerangan cikgu ialah apabila kita mempunyai komunikasi yang baik dengan murid kita dan kemahiran mendengar yang baik dengan murid kita dapat membina satu hubungan di antara seorang guru dengan muridnya yang sangat baik. Jadi hal itu dapat memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Okey. Jadi diibaratkan seperti melentur buluh dari regungnya, kerana kita perlu membina daripada awal lagi, sejak awal lagi kita perlu membina komunikasi dan hubungan yang baik di antara seorang guru dan muridnya untuk memudahkan dan melancarkan sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, jadi kita bergerak ke topik seterusnya yang saya kira agak menarik, kerana menjadi seorang guru, bukan semua orang boleh menjadi seorang guru, kerana seorang guru haruslah mempunyai personalitinya tersendiri. Okey, jadi saya nak tanya pendapat Cikgu Faiz. Apa personaliti yang Cikgu Faiz rasa sesuai untuk menjadi seorang guru di dalam diri seseorang? Okey, terima kasih Akil. Berdasarkan pengalaman saya, bila saya menjadi seorang pelajar, pendapat saya ialah personaliti yang perlu ada dalam seorang guru ialah guru tersebut perlu mempunyai ciri-ciri kepimpinan dalam diri mereka. Hal ini kerana kalau guru tidak mempunyai ciri-ciri kepimpinan dalam diri, maka murid-murid akan meninggikan suara ke atas mereka. Oleh itu, ciri kepimpinan ini sangat penting dalam diri seorang guru, kerana ia dapat membentuk seorang guru yang berkualiti di mata pelajar serta di mata orang lain. Lain-lain lagi, ciri kepimpinan ini dapat membina situasi yang sangat baik antara guru dan pelajar. Contohnya, berdasarkan pengalaman saya apabila saya menyertai kepimpinan, guru-guru saya sangatlah memberikan komitmen yang sangat baik apabila mereka dipilih untuk menjadi pemimpin bagi camp tersebut. Okey, terima kasih Cikgu Faiz. Okey, jadi apa yang saya faham tentang personaliti yang dibincangkan oleh Cikgu Faiz, ataupun saya dapat simpulkan bahawa mempunyai sifat kepimpinan dalam diri seorang guru bukanlah untuk menakutkan para pelajar, untuk meletakkan standard di antara para pelajar dengan seorang guru. Maafkan saya, bukan standard tapi jurang di antara para pelajar dengan guru. Tetapi itu hanyalah untuk mendapatkan hormat daripada murid, untuk menjaga batas dengan seorang guru. Okey, kita membina hubungan yang rapat, tetapi dalam masa yang sama perlu ada batas di antara murid dengan guru. Okey, jadi apa yang itu sebuah sedikit yang saya faham. Terima kasih Cikgu kerana memberikan pendapat tentang personaliti itu menjadi seorang guru. Okey, seterusnya kita berehat seketika sebelum kita masuk ke slot terakhir, iaitu isu semasa dalam dunia pendidikan. Okey, kita akan lihat video ini. Kita telah menemukan orang awam tentang guru kegemaran. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Faiz Hakim bin Muhammad Fairuz. Pada hari ini saya akan membuat temu duga mengenai tajuk iaitu Dalam Rasa Guru kepada salah seorang pelajar IPG kita. Cikgu ikut saya. Ini. Boleh awak kenalkan diri awak? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil bin Safi bin Nazar. Okay, saya dari kelas Bahasa Melayu C.
boleh saya tanya awak soalan, iaitu boleh awak beritahu siapa cikgu gemar awak dan apa yang dia buat kat awak hingga awak ingat dia dari sekarang hingga Okey, cikgu sekolah rendah atau sekolah menengah? cikgu sekolah dengar boleh, rendah boleh? Okey. Okey, jadi ini cikgu sekolah rendah saya lah. Namanya Cikgu Hindun. Okey, namanya Cikgu Hindun. Nama penuh saya tak berapa nak ingat, tapi nama pendeknya Cikgu Hindun mesra disapa Cikgu Hindun lah. Okey, jadi Cikgu Hindun merupakan cikgu bahasa Melayu saya pada saya darjah 1, 2 dan 3. Okey, jadi mengapa Cikgu Hindun menjadi cikgu kegemaran saya dari dulu hinggalah sekarang walaupun saya sudah habis sekolah rendah. Okay. Cikgu Hindun ni seorang cikgu yang amat-amat penyayang dan prihatin. Kerana apa? Kerana pada saya berusia darjah 1 dan 2, saya seorang murid yang mengalami masalah pembelajaran tapi tidaklah seteruk sehingga saya dapat kad OKU. Cumanya saya perlahan untuk membaca. Saya punya proses membaca itu perlahan. Jadi Cikgu Hindun lah yang sabar membantu dan mendidik saya. Dan saya masuk ke IPGM jugalah adalah salah satu Cikgu Hindun merupakan salah seorang yang mendorong saya untuk menjadi seorang pendidik. Dan saya terinspirasi dengan Cikgu Hindun. Okay, jadi itulah sebuah sedikit tentang cikgu kegemaran saya yang dia buat sehingga saya ingat kepada dia hingga ke hari ini. Terima kasih. Terima kasih Akil atas penyampaian yang begitu bermakna. Okey, kita sambung dengan topik kita yang seterusnya, iaitu isu semasa mengenai profesion keguruan. Okey, jadi bercakap tentang isu semasa mengenai profesion keguruan ini, kita dapat lihat data-data yang telah dikumpul oleh statistik Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa menjadi seorang guru merupakan profesion yang agak memberi tekanan kepada seseorang individu yang bergelar guru itu sendiri. Okey, jadi saya nak tanya Cikgu Faiz, kerana Cikgu Faiz bakal menjadi seorang pendidik. Jadi Cikgu Faiz lebih terbukalah kepada profesion keguruan ini. Jadi apa pendapat Cikgu tentang isu semasa profesion keguruan ini? Pada pendapat saya, Akil, terima kasih memberikan soalan yang sangat-sangat bagus tadi. Pada pendapat saya, isu-isu semasa yang berkaitan dengan profesion keguruan pada zaman sekarang ialah guru-guru pada zaman sekarang lemah dalam aspek teknologi pada zaman sekarang. Hari ini kerana guru-guru yang telah lama berkhidmat mempunyai masalah untuk mengadaptasi akan diri mereka bersama dengan teknologi pada zaman sekarang. Contohnya penggunaan kelas secara online dengan menggunakan aplikasi, contohnya pelaksanaan kelas secara atas talian dengan menggunakan aplikasi seperti Google Meet agak memberikan sedikit tekanan kepada guru kerana mereka tidak mempunyai cara-cara untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, contoh teknologi yang lain ialah penggunaan laptop ataupun LCD pada kelas mereka. Guru-guru mempunyai masalah untuk menyambungkan laptop dan LCD mereka untuk memaparkan maklumat yang mereka gunakan dan untuk ditayangkan kepada murid-murid. Apabila LCD ataupun laptop mereka mempunyai masalah, mereka tidak mempunyai pengetahuan untuk melaksanakan untuk memperbaiki masalah yang berlaku pada mereka. Oleh itu, penggunaan teknologi pada zaman sekarang merupakan salah satu isu-isu yang menyebabkan profesi keguruan ini dipandang Menjadi profesion yang tertekan. Dalam kalangan guru. Okey, jadi terima kasih Cikgu atas penerangan yang sangat membuka minda, kerana sedar tak sedar orang tidak nampak tentang perubahan teknologi ataupun revolusi teknologi dalam dunia pendidikan ini. Hal ini menjadi serius kerana apabila seorang guru yang telah berkhidmat lama di dalam dunia pendidikan seperti yang dikatakan oleh Cikgu sebentar tadi,
ingin beradaptasi kepada teknologi yang sekarang ataupun ingin mengikuti teknologi pendidikan yang sekarang, agak menyukarkan mereka. Ya benar, KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan kursus-kursus untuk cikgu-cikgu yang telah lama berkhidmat ni, ataupun seluruh cikgu yang di bawah KPM telah disediakan kursus untuk mereka ikuti untuk menambah baik mereka punya kemahiran dalam teknologi. Tapi apabila kita bercakap tentang perkhidmatan yang telah lama, ia akan menjadi satu kesukaran untuk beradaptasi kerana di zaman mereka belajar ataupun menuntut sebagai seorang siswa guru, mereka tidak terdedah dengan teknologi seperti kita. Jadi saya kira agak sudah terlambat untuk mereka mempelajari teknologi ataupun mengikuti teknologi kini, kerana bukan masa mereka untuk mengikuti teknologi kini. Teknologi masa kini hanya untuk bukan hanya untuk, tetapi teknologi pada masa kini lebih sesuai untuk siswa guru pada masa kini. Okay, jadi itu Kementerian Pendidikan Malaysia harus memikirkan solusi yang lebih baiklah untuk menangani isu tersebut. Kita hanya boleh mencadangkan sahaja. Okey, jadi tamatlah sesi sembang santai nyala rasa seorang guru untuk sesi bersama Cikgu Faiz daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis. Okay, terima kasih Cikgu, salam sikit. Terima kasih sahabat saya telah memberikan sokongan yang terbaik. Pasal saya memberikan sokongan. Okey, terima kasih kerana sudi bersama saya. Jadi kita akan bergerak ke episod seterusnya bersama dengan Cikgu Amar. Kembali lagi kita dalam rancangan Siapa Guru Kegemaran Anda. Saya Muhammad Fahmi bin Muhammad Fazil akan mencari insan yang bertuah pada hari ini. Siapa kita nak cari ya? Tu. Okay. Hari ini kita akan membincangkan tentang siapa guru kegemaran anda pada peringkat sekolah lah. Okay, sekarang perkenalkan diri, lepas tu terus masuk topik. Siapa guru kegemaran anda? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Muhammad Fairuz dari kelas BMC. Okay. Salah satu cikgu kegemaran saya pada sekolah menengah ialah cikgu ini nama Puan Rosita. Saya panggil pada dia Puan Rosita. Okay. Apa yang membuatkan saya suka pada cikgu ini kerana cikgu ini seorang yang baik hati. Contohnya, jika saya dalam masalah ataupun mempunyai masalah yang besar dan dari segi pelajaran, kewangan, cikgu ini selalu bantu saya dengan memberikan bantuan, dengan memberikan tunjuk ajar apabila saya susah. Seterusnya, cikgu ini selalu memberikan saya ganjaran apabila saya memperoleh keputusan yang cemerlang dalam subjek beliau. Contohnya, beliau mengajar subjek fizik. Apabila saya mendapat A, beliau akan belanja saya dengan berikan makanan ataupun beliau akan masak sendiri dan berikan makanan itu pada saya. Itu merupakan salah satu sebab antara saya menyukai cikgu ini. Lepas tu, seterusnya, saya sangat-sangat menjadi Seterusnya, Puan Rosita ni menjadi cikgu favourite saya kerana beliau seorang yang sangat berdedikasi, bertanggungjawab serta beliau seorang yang tegas apabila mengajar sebuah subjek. Contohnya, beliau selalu membuat kelas tambahan untuk mengasah pelajar-pelajar beliau sehingga mendapat A+ dalam subjek beliau. Saya begitu terharu apabila mempunyai cikgu yang sangat-sangat bertanggungjawab dan hebat ini. Syukur saya mendapat cikgu yang hebat ini sehingga saya dapat memperoleh B+ dalam subjek fizik. Sehingga sekarang saya masih menghubungi beliau dan tidak akan lupakan beliau. Terima kasih saudara Fiz. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Kalau hidup, biarlah bertempat supaya kita sentiasa aman. Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke dalam sesi sembang santai nyala rasa seorang guru. Okey, pada hari ini saya membawakan panel kedua, iaitu seorang bakal pendidik ataupun bakal guru.
yang menuntut di Institut Pendidikan Guru, iaitu Cikgu Amar. Okey, Cikgu Amar boleh perkenalkan diri? Sayang kumbang mencari makan, terbang tinggi di tepi kali. Salam kenal saya ucapkan kepada diri restu ilahi. Assalamualaikum saya ucapkan kepada saudara host kita, saudara Akil, kerana menjemput saya pada hari ini. Nama saya Muhammad Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Ya, Akil, pada hari ini kita mahu mengucapkan tentang topik apa? Okey, pada hari ini topik yang kita membincangkan ialah nyala rasa seorang guru, iaitu sudah tentulah topik ini berkait rapat dengan profesi seorang guru ataupun seorang pendidik. Okey, seperti yang kita sudah maklum, di dalam era globalisasi ini ataupun di era yang penuh dengan cabaran, iaitu di mana teknologi kita sudah berkembang, kita mempunyai cabaran di dalam dari segi sektor pendidikan. Jadi sebagai seorang bakal pendidik ataupun bakal guru, saya ingin bertanyakan pendapat ataupun saya mahu Cikgu Amar berkongsi idea dengan saya tentang serba sedikit apa masalah dan cabaran dan apa yang kita boleh tangani tentang menjadi seorang pendidik di masa ini. Okey, jadi sebelum kata memulai langkah, sebelum nafas membuka bicara, lebih eloklah kalau kita mulakan kita punya sesi sembang santai ini dengan perkara yang daripada asasnya, iaitu apakah maksud seorang guru dari pandangan Cikgu Amar? Terima kasih saudara Akil. Pada pandangan saya, maksud seorang guru itu adalah seorang tenaga pengajar dan insan yang mampu mendorong, mendidik dan membimbing seorang anak bangsa untuk menjadi insan yang berguna di luar sana. Selain itu, guru juga merupakan figura dan ibu bapa kedua kepada anak-anak mereka, kerana anak-anak murid meluangkan masa mereka kurang-kurang 8 jam di sekolah bersama guru-guru mereka. Antara kata saya, adalah maksud seorang guru. Faham? Okey, jadi terima kasih Cikgu Amar tentang maksud seorang guru dari sudut pandang Cikgu Amar. Jadi saya faham sebab sedikit bahawa Cikgu Amar ingin mengatakan seorang guru itu merupakan ibu bapa kedua kepada seorang pelajar di sekolah, kerana seorang guru mempunyai masa sebanyak 8 jam setiap hari bersama dengan anak-anak muridnya. Jadi tidak jauhlah kita ingin katakan bahawa seorang guru itu merupakan ibu bapa kedua kepada seorang pelajar. Logiklah di situ. Okey. Jadi seterusnya kita akan membincangkan tentang peranan-peranan seorang guru terhadap profesinya. Jadi sebelum saya mulakan, saya ingin bertanyakan tentang peranan menjadi seorang guru kepada Cikgu Amar. Apakah pendapat Cikgu tentang peranan untuk menjadi seorang guru? Terima kasih. Okay. Pada pandangan saya, untuk menjadi seorang guru itu perlu mempunyai sifat prihatin dalam diri mereka. Saya bagi contoh. Jika seorang guru itu melihat seorang anak murid dalam keadaan kesusahan seperti sakit, seorang guru itu perlulah membantu murid tersebut dengan memberi ubat atau membawanya ke klinik atau hospital untuk menjadikan seorang murid itu lebih tenang dan lebih boleh mengawal dirilah. Ini kerana ibu bapa telah meletakkan amanah yang tinggi kepada guru untuk menjaga anak mereka semasa mereka menghantar anak mereka di pintu sekolah. Jadinya guru perlulah memainkan peranan penting menjaga amanah tersebut. Jika melihat seorang murid dalam kesusahan, guru itulah tempat untuk mereka bergantung. Okay, jadi terima kasih Cikgu. Jadi sifat prihatin dalam seorang guru itu tidak boleh lekang dalam diri seorang yang berprofesi ataupun berjiwa untuk menjadi seorang pendidik ataupun guru, kerana apa yang saya difahamkan oleh Cikgu Amar tentang pendapatnya, iaitu seorang guru mestilah bertindak prihatin kepada anak muridnya supaya dia dapat membina hubungan yang erat antara seorang murid dan guru. Jadi selesai tentang peranan guru dalam mendidik murid. Okay, jadi kita berehat seketika untuk kita lihat video sketsa tentang seorang guru dan murid. Okay. Amar, kenapa dengan awak? Sakit perut.
Oh, kenapa awak cakap tu? Tak makan lagi daripada pagi. Oh, awak okey tak? Tak okey sakit. Alamak, ni. Cikgu. Ha? Kenapa tu? Cikgu Aman ni sakit perut. Tadi pagi tadi dia tak makan. Cuba cikgu tengok dia. Amak awak okey ke? Amak awak kenapa sekarang ni? Saya sakit perut cikgu. Saya tak makan lagi daripada pagi. Okey, kalau macam tu ni ikut cikgu pergi. Jom. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Okey, jadi Cikgu Amal, apa pandangan awak tentang satu babak di dalam cerita di dalam cerita Allahyarham Tan Sri P. Ramlee tentang babak cikgu dan anak muridnya atau sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut? Pada pendapat saya, cara yang digunakan oleh Allahyarham P. Ramlee dalam babak tersebut memberi impak yang positif kepada pelajar-pelajar kerana ia mampu menarik dan serta tumpuan pelajar untuk fokus dan lebih tertarik untuk belajar dalam kelas. Faham? Okey, jadi teknik yang digunakan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, sedar tak sedar teknik itu satu teknik yang bagus kerana ia dapat menceriakan kelas anak-anak muridnya. Walaupun sekadar lakonan, tapi Allahyarham Tan Sri P. Ramlee juga tidak boleh disangkal merupakan seorang pendidik yang amat baik. Okey, jadi kita kembali lagi di dalam sesi sembang santai Nyala Rasa Seorang Guru. Okey, seterusnya kita beralih kepada topik yang amat saya rasa amat perlu dibincangkan tentang profesi keguruan. Kerana apa? Kerana topik ini sangat penting dalam profesi keguruan. Okey, jadi apa topik yang kita nak bincangkan itu ialah topik kemahiran yang perlu ada dalam diri seorang guru. Okey, jadi menjadi seorang guru ini kita tidak boleh bukan semua orang boleh menjadi seorang guru kerana perlu ada kemahiran yang tersendiri sebelum kita dapat menjejakkan kaki dalam dunia pendidikan. Tapi jangan salah faham, kemahiran ini boleh dipupuk dan boleh dibina melalui latihan-latihan yang perlu dihadapi, iaitu menuntut di institut pendidikan lah untuk menjadi seorang guru ini. Okay, jadi pada pandangan Cikgu Amal, apakah kemahiran yang perlu ada di dalam diri seorang bakal pendidik sebelum menjejakkan kaki di alam realiti dunia pendidikan? Soalan yang menarik dan bagus. Pada pendapat saya, kemahiran yang perlu ada pada diri seorang guru adalah kemahiran bertutur, lisan dan berkomunikasi. Saya katakan demikian kerana dengan adanya komunikasi yang baik antara murid dan guru, nescaya murid akan lebih tertarik untuk belajar dengan guru tersebut dan memberikan sepenuhnya tumpuan kepada kelas cikgu tersebut. Kerana cara pertuturan, cara mengajar cikgu tersebut mampu menarik minat mereka untuk terus belajar. Selain itu, kemahiran yang perlu ada adalah kemahiran mendengar yang baik. Saya katakan demikian kerana jika guru itu mempunyai kemahiran mendengar yang baik, dia mampu meletakkan kepercayaan, meletak murid kepada guru tersebut, boleh meletakkan kepercayaan kepada guru tersebut, dan guru itu akan lebih memahami keperluan anak-anak murid mereka dan mampu memberi solusi dan membimbing mereka dengan cara yang efisien dan cepat. Okay, jadi terima kasih Cikgu Amal kerana memberikan pendapat yang agak membuka minda kerana kemahiran untuk menjadi seorang guru dan bakal pendidik ini ialah kemahiran yang sangat penting dan Cikgu Amal berkongsi dengan kita bahawa seorang guru ataupun bakal pendidik perlu ada kemahiran lisan, komunikasi dan seterusnya kemahiran mendengar untuk mendengar kepada pendidik. Okey, jadi jelaslah di sini bahawa kemahiran ini sangat penting sebelum kita menjejakkan kaki ke alam realiti dunia pendidikan. Okey, seterusnya kita bergerak pula kepada personality yang perlu ada dalam diri seorang guru.
Kerana apa? Kerana seperti mana yang saya katakan tadi, kemahiran ini boleh dipupuk, boleh dibentuk dan boleh belajar sebelum menjadi seorang guru. Tetapi personality ini tidaklah senang ataupun tidak boleh dibentuk sebenarnya, kerana personality ini ialah satu perkara yang memang ada di dalam jiwa seseorang. Okay, jadi bila kita bercakap tentang personality untuk menjadi seorang guru ataupun bakal pendidik ini, ia perlu datang daripada jiwa seseorang. Sebab itu kita sebut nyala rasa seorang guru, kerana jiwa seorang guru itu memang jiwa yang asli, bukan dibuat-buat. Jadi di dalam kita punya berkongsi tentang personality ini, saya nak tanya Cikgu Ahmad, apa pandangan Cikgu Ahmad tentang apakah personality yang perlu ada dalam diri seorang guru ataupun bakal pendidik? Seperti yang saudara Akil tahu, pada masa kini murid-murid lebih cenderung untuk melihat gadget yang banyak dan masa mereka terbuang dengan gadget yang sama sekali memberi impact negatif pada mereka, kerana di situ mereka belajar banyak benda dan di situ juga titik punca mereka menjadi lebih kurang ajar dan biadab. Maaf saya katakan itu. Pada pendapat saya, personality yang patut ada pada seorang guru adalah mempunyai sifat kesabaran. Kenapa saya cakap ini? Sebab pada masa kini murid lebih cenderung untuk melawan cakap dan dia tidak mudahlah untuk dikawal. Jadi guru perlu ada sifat kesabaran yang tinggi, jika tidak akan terciptanya satu isu seperti pergaduhan antara murid dan guru, dan ini sama sekali tidak memberi impact yang positif pun, sebab jika murid dan guru itu gaduh, mesti mengaitkan ibu bapa kepada murid tersebut dan ini akan menjadi isu besar, boleh dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Jadi seorang guru perlu ada sifat kesabaran yang tinggi untuk kita mengawal keadaan jika perlulah. Okay, terima kasih Cikgu. Jadi jelaslah bahawa personaliti seorang guru yang paling penting dan paling utama iaitu mempunyai sifat kesabaran yang tinggi di dalam diri seseorang. Jadi jika anda berminat untuk menjadi seorang guru atau bakal pendidik, dari sekarang anda harus memupuk sifat sabar di dalam diri anda. Kerana apa? Kerana mustahil sifat sabar ini boleh dibentuk dalam masa sebulan dua. Ia memakan masa bertahun-tahun untuk mengajar diri ataupun muhasabah diri. Seorang guru itu perlulah mempunyai sifat sabar dalam diri kerana untuk menempuh era yang sungguh mencabar, kerana pada masa sekarang apa yang dikatakan oleh Cikgu Ahmad tadi iaitu murid-murid mudah terpengaruh dengan gadget. Apabila kita main di media sosial, kita dapat lihat banyak pengaruh media sosial yang menggunakan kata-kata kesat, mengajarkan jawapan-jawapan yang sepertinya sebab boleh dik. Kan, apabila cikgu tanya, dia orang jawab sebab boleh dik. Itu salah satu sifat yang menguji kesabaran seorang guru, kerana perlu belayan dan dipermainkan oleh anak murid. Jadi seorang guru perlulah ada sifat kesabaran yang tinggi untuk membentuk anak-anak muridnya supaya tidak melibatkan kes-kes besar sehingga ke mahkamah seperti tadi. Okey. Jadi jelaslah di sini personaliti seorang guru yang paling utama ialah sifat sabar. Okey, seterusnya kita akan berehat seketika untuk melihat video terberamah orang awam tentang cikgu kegemaran mereka. Okey, Assalamualaikum. Kali ini bersama saya Muhammad Akil bin Safirun Azhar dan kita akan memilih orang yang bertuah untuk ditemuduga tentang cikgu kegemaran. Okey, jadi jom ikut saya. Okey, kita pilih dia ni. Ini saya. Assalamualaikum. Boleh tak awak perkenalkan diri awak? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil dari kelas BMC. Pelajar PPI SMP ambilan 2020. Okey, jadi kami ingin bertanyakan beberapa soalan kepada Ahmad.
Okey, jadi siapakah cikgu kegemaran Amal semasa di sekolah dan apa yang cikgu itu pernah buat kepada Amal sehingga Amal mengingati beliau? Saya cerita masa zaman sekolah menengah lah ya. Okey, boleh? Saya ada seorang cikgu, nama dia Cikgu BM. Dia ajar saya subjek BM. Nama dia Cikgu Azmida. Saya sangat menghormati dia kerana cara dia mengajar, cara dia mendidik anak-anak murid dia, didik sebenarnya didik sampai murid dia pandai. Saya buat dari student sebelum tu lah saya BM. Bila saya BM saya dapat C memang. Saya memang waktu tu keras-keras sebab saya dapat. Sedikit kecewa lah sebab BM kot, kan kita ambil major BM tapi BM saya dapat C lagi. Lepas tu start daripada saya belajar dengan dia waktu tingkatan 5, result saya meningkat daripada B+ ke A. Lepas tu saya kekal maintain dia sampailah habis SPM. Okey. Baik, itu sajalah sedikit tentang guru BM saya. Okey. Jadi terima kasih kepada Amal. Jadi dapat disimpulkan untuk temubual kita pada kali ini, seorang guru itu sentiasa dikenang oleh anak muridnya sampai bila-bila. Jadi terima kasih pendidik. Berdasarkan statistik semasa ataupun isu-isu semasa dalam dunia pendidikan kini, kita dapat lihat bahawa banyak akhbar-akhbar online ataupun akhbar-akhbar di atas talian telah pun melaporkan tentang banyak kes-kes guru kurang semangat untuk mengajar kerana mengalami tekanan yang tinggi, dan hospital-hospital juga mengeluarkan statistik data bahawa banyak guru yang telah masuk ke ward psikiatris untuk menerima rawatan kerana tertekan dengan bebanan kerja yang tinggi. Okey, jadi pada segmen yang terakhir kita akan ulas tentang isu semasa mengenai profesi keguruan. Jadi bersama kita lagi Cikgu Amal, kita akan bertanyakan Cikgu Amal tentang apa yang Cikgu Amal rasa tentang isu semasa mengenai profesi keguruan yang kita perlu pandang serius. Baru-baru ini saya melihat kepada media sosial, saya terbaca satu artikel yang mengatakan banyak guru yang dimasukkan ke hospital sakit mental kerana tidak mampu mengawal emosi dan stres yang disebabkan oleh terlalu banyak kerja yang diberi dalam satu masa. Antara kerja yang diberi adalah antara kerja yang perlu mereka buat dalam satu masa yang singkat adalah seperti tugas ketakdiran, perlu bermain dengan sistem untuk mengisi data, mengisi maklumat murid. Seperti sekarang semua diperlukan untuk mengisi PDP, untuk mengisi tahap pentadbiran, tahap TP1, TP2. Lepas tu mereka juga perlu mengajar sebagai tugas utama mereka, dan jika ada aktiviti-aktiviti di sekolah mereka perlu turun padang. Jadi mereka tidak mampu untuk mengawal diri mereka kerana terlalu banyak kerja dalam satu masa. Jadi itu adalah faktor yang mendorong mereka terjerumus kepada masalah sakit mental ini, dan mereka mendapat masalah ini sebabkan mereka kurang berehat dan kurangnya masa mereka untuk diri mereka sendiri. Okey, jadi terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Amal kerana telah pun berkongsikan tentang isu semasa di dalam profesi keguruan yang perlu kita pandang serius. Jadi apabila yang melibatkan isu-isu seperti bebanan kerja terhadap seorang guru, saya rasa isu itu memang patut kita pandang serius kerana tak patut seorang guru yang tugasnya mendidik perlu menghadapi banyak kerja ataupun bebanan kerja. Tetapi itulah pengorbanan untuk menjadi seorang guru, dan Cikgu Amal sebagai seorang bakal pendidik pun akan menghadapi situasi yang sama. Cumanya kita hanya mampu memberi cadangan lah, dan kita berharap kepada orang atasan untuk memberikan solusi yang terbaik dan membela nasib seorang pendidik, kerana pendidik ini seorang aset yang berharga untuk negara kita. Okey, jadi tamatlah kita punya
segmen sembang santai bertajuk Nyala Rasa Seorang Guru. Jadi saya ingin berikan serangkap pantun. Di hilir sungai menangkap ikan, mengambil air di dalam perigi. Assalamualaikum saya ucapkan. Semoga kita berjumpa lagi. Okey, terima kasih Cikgu Amal kerana sudi bersama kita pada hari ini di dalam segmen Nyala Rasa Seorang Guru. Jadi sampai situ sahaja. Nantikan kita di episod seterusnya. Assalamualaikum, bye-bye.